dekat nak mati, antara amalan yang ingin dilakukan di kalangan setiap manusia yang hampir dengan kematian ini, salah satunya mereka ingin bersedekah di jalan Allah. Antara amalan yang mereka cuba untuk lakukan, kita baca dalam Quran, Allah Subhanahu wa taala cerita bila hampir saja dekat dengan mati, kebanyakan manusia sebut laula akhartani ila ajalin qarib, wahai Tuhanku, boleh tangguh tak sekejap kematian ini? Nak buat apa dia? Fa as-saddaqa, aku ingin bersedekah di jalan Allah. Yang kedua, nak buat apa dia? Wa akun minas salihin, aku nak menjadi hamba Allah yang saleh. Ni di antara amalan yang nak dibuat bila dekat nak mati. Antara benda yang manusia nak buat sangat, salah satunya bersedekah. Kemudian manusia nak buat baik. Kemudian kalau kita baca lagi, manusia nak duduk dekat dengan orang saleh. Bila dekat nak mati je, manusia ni nak duduk dekat dengan keluarga yang saleh, suami yang saleh, isteri yang salihah. Dia nak duduk dekat dengan orang yang saleh. Kemudian di antara benda yang dia tak boleh nak tinggal bila dekat nak menghadap depan Allah, ialah taubat kepada Allah. Taubat kepada Allah ni kebanyakan di kalangan kita demikian. Kenapa manusia baru nak taubat di saat itu? Baru waktu mana dekat dengan kematian baru nak minta ampun pada Allah? Jawabnya kerana di waktu itu ulama-ulama sebut salah satu sebab mereka melihat kesukaran di saat untuk menghadap depan Allah dengan dosa-dosa yang banyak. Dosa-dosa yang banyak ini menjadikan satu halangan untuk menghadap di hadapan Allah. Yang di waktu itu barulah mereka nak timbulnya penyesalan. Antara sebab yang lain lagi, bila dekat nak meninggal dunia, baru sedar kesilapan dalam memilih syaitan untuk menjadi teman sewaktu mana perjalanan hidup. Bila kita dekat nak meninggal dunia, di antara benda yang akan berlaku dalam hidup kita, salah satunya ialah gangguan syaitan. Syaitan akan ganggu pada seorang. Siapa-siapa yang nak dekat dengan menghadap depan Allah, dia akan diganggu oleh syaitan. Syaitan yang akan ganggu. Syaitan akan sebut, bila masuk saja malaikat dalam tubuh badannya untuk cabut ruhnya daripada jasad dia, dia akan sebut pada di saat tersebut dia dah rasa dah sakit, rasa dah ngilu untuk nak menghadap depan Allah. Lalu dalam keadaan demikian, syaitan akan pujuk. Syaitan kata, roh kamu itu akan dipulangkan balik. Kamu jangan bimbang, kamu tak mati. Kamu jangan bimbang, kamu tak akan menghadap depan Allah. Roh kamu akan turun. Di saat mana ditarik, roh ni daripada hujung kaki ditarik naik sampai ke lutut. Bila sampai ke lutut, syaitan akan sebut lagi, bertahan. Kamu jangan cepat kembali pada Allah. Jangan pulang lagi. Jangan kamu taubat. Roh kamu akan turun. Kamu akan selamat lagi. Syaitan akan sebut demikian. Lalu dia cuba lagi. Cuba untuk nak turunkan lagi. Roh ni akan naik lagi. Roh ni naik lagi sampai pada pusat kita. Bila sampai pada pusat kita, kita rasa sejuk di saat itu. Sejuk yang amat sangat. Kemudian turun terus sampai ke pinggang kita. Mendadak turun ke pinggang. Kemudian terus naik sampai di halqum. Bila sampai di halqum saja, di saat inilah Allah melalui malaikat akan tanya, kalla idza balagatit taraqi wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq wal taffatis saq bis-saq. Di waktu mana roh ni sampai di halqum, lalu malaikat akan tanya, wa qila man raq, siapa yang boleh pulangkan balik roh kamu saat yang sebegini? Bila sebut saja begitu, wa dhanna annahu al-firaq, datang perasaan dalam tu badan setiap di kalangan kita ni, mati dah aku, mati dah, akan berpisah roh daripada jasad ini. Wal taffatis saq bis-saq, mata ditebeliak di saat mana dia nak menghadap depan Allah. Lalu terbit daripada mulut masing-masing akan sebut, inni tubtul an, sekarang saya bertaubatlah kepada kamu ya Allah. Lalu Allah jawab, walaisatit taubatu lil ladzina ya'maluna as-sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtul an. Bagi tahu pada mereka, wahai malaikat, sesungguhnya Allah tak akan terima taubat
orang yang hidup dia dalam keadaan buat benda yang buruk dan keji. Waktu mana sampai roh dia sampai di halqum, baru dia nak bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin sekalian, bila kita belajar perkara yang demikian, Allah bagi kesempatan untuk diri kita ni bertaubat pada Allah. Bila saat kita kena taubat pada Allah? Ramadan. Ramadan ni satu kesempatan dan peluang. Bila Allah bagi peluang pada kita masuki bulan Ramadan ini, Allah mula membuka pintu-pintu taubat. Allah mula memberi peluang untuk kita kembali pada Allah. Tuan-tuan tahu bagaimana Allah, tanda Allah sayang pada kita dengan kita diberi peluang untuk taubat ini. Allah mulakan pada diri kita rasa ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu benda dalam hidup seorang ini, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sepanjang umur kita 24 jam dalam hidup kita ni, ada satu masa kita kembali pada fitrah. Kita akan balik pada fitrah. Sepanjang kita dalam setahun, Allah kembalikan kita kepada fitrah. Bila Allah kembalikan kita pada fitrah, Allah kembalikan kita di saat mana dalam bulan Ramadan dan disambut dengan Aidil Fitri untuk menjadikan kita kembali pada fitrah. Ramadan Allah jadikan nak suruh kita kembali pada Allah. Macam mana tanda Allah nak suruh kita kembali pada dia? Allah ringankan jasad kita datang ke rumah Allah. Allah mula datangkan kita untuk mendengar kuliah. Allah mula membuka jalan-jalan kebaikan dalam hidup kita. Bila Allah mula buka jalan kebaikan, itu tanda Allah meminta pada kita supaya kita mula bertaubat kepada-Nya. Jangan ada lagi perasaan kesombongan. Macam mana Allah nak suruh kita kembali pada dia? Allah tolong gari syaitan. Dalam bulan yang lain Allah tak gari syaitan. Ramadan Allah gari syaitan. Nak suruh kita kembali pada dia. Tuan-tuan rasa ringan. Bulan Ramadan kita jadi rasa ringan. Ringan jauh dalam kita beribadah pada Allah. Bila kita rasa ringan untuk kembali pada Allah, jangan kita sia-siakan kesempatan ini. Allah mula nak suruh kita taubat pada Allah. Baca dalam hadis kursi. Dalam bulan Ramadan sebegini, Allah turun sampai ke langit dunia. Sampai ke langit dunia. Setiap mana sebelum daripada subuh, malaikat-malaikat akan mula seru. Seru seluruh alam ini. Wahai orang yang meminta, bangunlah kamu untuk minta kepada Allah. Kerana Allah akan penuhi setiap permintaan yang kamu inginkan. Siapa yang bertaubat pada Allah, Allah terima taubat-taubat ni. Sebut wahai malaikat, siapa, diulang dan diulang sehingga terbitnya matahari ataupun naiknya fajar pada subuh setiap bulan Ramadan, Allah kembali kepada arasy-Nya dalam keadaan yang asal ajalinya. Yang ni dalam hadis kursi cerita benda demikian. Nak gambarkan tentang apa dia? Allah mula buka jalan taubat. Kita ni tahu tak kita ni ada dosa? Dalam hidup kita ni ada dosa. Dosa kita boleh tahu. Macam mana kita boleh tahu kita ada dosa? Bila kita tak rasa lazat lagi dalam hidup kita beribadah pada Allah. Dalam masa-masa yang lain tak rasa lazat. Dalam bulan-bulan yang lain kita tak rasa lazat dalam beribadah. Tapi bagaimana kita tahu taubat kita diterima oleh Allah? Bila kita dah mula rasa lazat dalam beribadah. Mula kita rasa lazat. Sembahyang kita rasa nikmat. Masa sebegini, masa kita duduk di antara lepas pada isyak pukul 10.30 begini, kita boleh duduk dalam masjid lagi. Ini di antara tanda taubat diterima di sisi Allah. Di antara tanda taubat diterima di sisi Allah. Masa bila kita jadi rajin untuk kita baca Quran. Jadi kita dalam hidup kita dah mula untuk kita nak berinfak di jalan Allah. Di saat ini taubat kita mula diterima di sisi Allah. Hanya satu yang perlu kita buat. Ulama-ulama sebut kita kena buat untuk kita bertaubat pada Allah. Benda apa? Angkat tangan. Banyakkan pada kita ni angkat tangan berdoa pada Allah. Jangan malas untuk kita nak bertaubat, nak minta ampun pada Allah. Tangan kita ni terangkat, tengadah muka kita. Dalam hadis yang disebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertaubat, minta ampun pada Allah, Rasulullah mula terangkat tangan Rasulullah sehingga nampak bawah ketiak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan tergadah ke atas.
minta dan minta pada Allah. Minta ni lagi lama minta, lagi tinggi tangan Rasulullah, sehingga nampak bawah ketiak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berlaku di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala mana datang seorang pemuda yang sering kali saya sebut cerita ini, datang jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia sebut ada Rasulullah, ya Rasulullah. Dia datang dalam keadaan murung muka dia, tunduk wajah dia. Dia sebut ada Rasulullah, ya Rasulullah. Saya nak ingin bagi tahu pada kamu, saya mempunyai dosa-dosa yang banyak ya Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya balik, banyak mana dosa kamu? Seluas di antara langit dan bumi. Lebih daripada itu ya Rasulullah. Dosa saya banyak ya Rasulullah. Dia sebut ada Rasulullah. Kemudian saya bertaubat pada Allah ya Rasulullah. Apakah Allah akan menerima taubat saya ini ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab, ya, Allah akan terima taubat kamu. Kemudian saya ulang kembali dosa saya itu ya Rasulullah. Saya buat lagi dosa yang sama ya Rasulullah. Kemudian saya tadah tangan lagi, saya minta ampun kepada Allah. Apakah Allah akan terima taubat saya itu ya Rasulullah? Rasulullah jawab, ya, Allah akan terima taubat kamu itu. Kemudian disuruh lagi, kemudian saya ulang lagi dosa yang sama yang saya buat itu ya Rasulullah. Kemudian saya tadah lagi tangan saya ini ya Rasulullah. Saya minta lagi kepada Allah untuk saya minta ampun terhadap dosa saya itu ya Rasulullah. Apakah Allah akan terima lagi dosa saya, taubat saya itu ya Rasulullah? Rasulullah jawab, ya, Allah akan terima taubat kamu itu. Dengar saja demikian, dia pun angkat muka dia. Dia tanya Rasulullah, sampai bila ya Rasulullah? Sampai bila Allah akan terima taubat hamba ini ya Rasulullah? Sampai bila Allah terima taubat saya ini ya Rasulullah? Saya buat dosa, saya taubat, kemudian saya ulang lagi, kemudian saya taubat, kemudian saya ulang lagi, kemudian saya taubat, saya ulang lagi. Sampai bila ya Rasulullah? Rasulullah jawab, sehinggalah kamu rasa jemu dalam kamu minta ampun kepada Allah. Allah tak pernah jemu dalam mengampunkan dosa-dosa kamu. Pemuda ni dengar saja kalimah demikian. Pemuda ni terus tunduk kepala dia, nangis, menitik air mata dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia bangun dan dibingkas tinggal Rasulullah dalam keadaan air mata dia mengalir laju di pipinya. Hidup kita ni ada satu benda yang menghalang kita daripada kita taubat pada Allah. Ulama-ulama kata apa dia? Sombong. Kesombongan ini menghalang diri kita ni untuk kita nak minta ampun pada Allah. Sombong ni yang menyebabkan syaitan terkeluar daripada, iblis terkeluar daripada syurga. Inilah kesombongan ini. Kesombongan ini bila kita masuk dalam bulan Ramadan, Allah suruh padamkan rasa sombong tadi. Macam mana Allah suruh padamkan? Allah suruh kita banyakkan sujud. Dalam sujud kita ni, kita mula memadamkan kesombongan. Sujud sebanyak mungkin. Dalam bulan Ramadan, semayang dan semayang. Jangan berhenti dalam semayang pada malam tarawih begini saja, jangan. Malam ni sambung lagi dan sambung lagi. Jangan kita rasa cukup dengan kita dah witir sebentar tadi, maka kita tak sujud lagi lepas pada ni. Tak. Bangun lagi pagi esok dan semayang dan sujud. Bila kita sujud, kita letak muka kita ni, wajah kita ni sama dengan telapak kaki. Bila kita tak sama dengan telapak kaki, di waktu itu hilang kesombongan. Sombong yang menghalang daripada kita taubat. Satu Islam ajar, bila manusia tak salat, bila manusia tak sujud pada Allah, maka dia akan semakin sombong dalam hidup dia dan semakin sukar untuk dia bertaubat pada Allah. Lalu Islam suruh apa dia? Banyakkan sujud. Bila kita banyak sujud, maka di waktu itu akan hilang rasa sombong dalam hidup kita. Bukan sekadar itu, nak hilangkan sombong, duduk dengan orang-orang miskin, bergaul dengan anak-anak yatim, menghilangkan rasa sombong dalam hidup kita. Bila kita makan, berbuka puasa, jangan kita duduk dengan orang-orang yang mewah-mewah saja, jangan. Tetapi duduk dengan orang-orang yang di kalangan orang yang susah. Di saat itu kita akan rasa betapa kita dalam keadaan rendah diri dan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu dalam hidup kita ni nak hilang kesombongan ini lagi. Buat macam mana? Banyakkan infak di jalan Allah. Banyakkan keluarkan duit kita, cairkan harta benda kita. Banyakkan pada kita, gunakan. Kerana masa ni masa yang terlalu sempit dalam hidup untuk kita dekat diri kita dengan Allah.
kesempatan Ramadan ini, bila kita berada dalam bulan Ramadan sebegini, pada diri kita diajar supaya ambil peluang-peluang ini. Peluang mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba bayangkan daripada bilion manusia yang cuba dekatkan diri dengan Allah, tiba-tiba kita salah seorang. Salah seorang di kalangan bilion manusia yang cuba dekatkan diri pada Allah. Yang terhalang kita dekat dengan Allah hanyalah yang disebut dengan kesombongan diri. Yang kita ada sombong tadi, tak nak bertaubat pada Allah. Lalu angkat tangan, doa pada Allah pada malam-malam hari, bangun tahajud malam. Di saat mana kita dalam keadaan keseorangan, bangun. Jangan ada di kalangan kita yang dah malam ke-8 ini, masih ada lagi orang yang di kalangan kita yang tak doa pada Allah. Payah nak sebut Rabbighfirli, wahai Tuhanku, ampunkanlah dosa aku ya Allah. Tak boleh. Jangan ada di kalangan kita yang dah malam ke-8 dah. Malam ke-8 dah, malam sekarang. Tak siti air mata pun belum gugur lagi. Tak rasa pada diri kita, Allahu Akbar, tak rasa ada dosa. Jangan sampai peringkat demikian. Bila kita rasa tidak ada dosa, sebenarnya kita seorang pendosa. Jangan biarkan diri kita demikian. Sambungkan silaturahim. Bila kita nak suruh kita ni terhapus dosa kita, sambung silaturahim. Jangan kita putus silaturahim ini. Di kalangan kita, ajak di kalangan kita berbuka puasa dengan makanan yang kita sediakan. Pada masa yang sama, kita panggil adik-beradik kita, panggil keluarga kita, untuk dekatkan diri kita dengan Allah, dengan cara kita sambungkan silaturahim. Jangan putuskan silaturahim yang telah terlerai itu. Bila kita putuskan silaturahim ini, hilanglah yang disebut dengan nikmatnya menjadi hamba pada Allah, yang menyebabkan kita membawa dosa-dosa ini. Yang ketiga, pada diri kita, tolong buang perasaan dendam yang lama dalam jiwa kita. Buang perasaan dendam dalam diri kita ni. Jangan berdendam lama sangat dalam diri kita ni. Tolong kita maafkan sesama kita ni. Saya dah maafkan, saya dah maafkan. Jangan biarkan dendam ini berpanjangan. Jangan. Sesama kita ni, kita maafkan. Jangan ada orang yang dendam sebagaimana dendamnya Melayu yang tak berkesudahan. Dendam orang Melayu kita ni kan panjang masa dia. Aku tak halal dunia akhirat, dia sebut. Bukan dunia akhirat je, 7 keturunan dia sambung lagi. Ni dendam Melayu dipanggil. Jangan ada dendam ini. Dendam ini mesti dimaafkan. Bulan Ramadan, kita tak ada dah dosa dengan orang. Dosa dengan orang kita habiskan. Kemudian dosa kita dengan apa dia? Dosa kita dengan Allah kita minta ampunkan. Sambung silaturahim, menandakan kita sedang menghapuskan dosa kita dengan manusia. Maafkan kesilapan orang di kalangan kita. Sama kita ni, jangan kita biarkan permusuhan yang panjang. Jangan. Cari jalan untuk damaikan. Di kalangan setiap orang Islam, damaikan. Bila kita boleh damaikan, di waktu ini kita akan rasa ketenangan dengan tiada lagi dosa-dosa di kalangan sama mukmin. Di kalangan kita ni, saling bermaaf-maafan. Jangan tunggu nak raya baru nak bermaaf. Tetapi dalam bulan Ramadan, kita dah maaf dah. Yang lama, dendam kita yang lama sebelum daripada ini, kita dah sambung kembali silaturahim yang terputus sebelum daripada ini. Kemudian dalam masa yang sama, dosa-dosa kita dengan yang disebut dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita tadahkan, kita minta pada Allah, ya Allah, ampunkanlah dosa yang lalu. Kemudian pada masa yang sama, kita menitik air mata kita, kita kembali balik pada asal kita. Dan insya-Allah, bila kita boleh jaga dua perkara ini, lalu itulah tanda kita menjadi hamba yang benar-benar bertaubat dan kembali padanya. Ambil kesempatan yang ada ini, keampunan Allah yang mencurah-curah ini dalam bulan Ramadan. Mulut kita jangan tertinggal sebut Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Pada masa yang sama, kalau kita rasa panjang sangat yang tu, panjang ustaz, nak sebut Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ni panjang. Sebut je mulut kita, sebut Rabbighfirli, wahai Tuhanku, ampunkanlah dosaku ya Allah. Kalau yang ni pun panjang, Rabbighfirli pun panjang juga, tak sempat ustaz. Sebut Allahu Akbar, sebut Allahu Akbar. Kalau Allahu Akbar pun panjang juga, boleh talqin dah ni, mati dah ni. Nak sebutnya Allahu Akbar pun tak boleh. Dalam diri kita ni, kita diajar supaya sentiasa sebut dan sebut zikir. Bila kita zikir ni, innal hasanatu yuzhibnas sayyi'at. Sesungguhnya benda yang baik yang kita lakukan ini boleh memadamkan perkara-perkara yang buruk yang kita lakukan sebelum daripada ini.
Ambil kesempatan ini, sebagaimana yang telah diceritakan kepada seorang pemuda di kalangan Bani Israel yang dia nak bertaubat pada Allah dengan sebenar-benar taubat. Seorang pemuda, bila dia termakan buah apple yang masyhur itu, cerita yang dia duduk tepi sungai, kemudian dia nampak buah apple yang tenggelam timbul. Lalu dia terjun dalam sungai tersebut, lalu dia ambil buah apple itu, kemudian dia makan. Bila dia makan saja, dia teringat, macam manalah aku dengan buah apple ini, dengan tuan apple ini, aku tak minta kebenaran daripada dia. Bila dia rasa saja bersalah dalam dia melakukan dosa ini, lalu dia cari siapa tuan pemilik apple tadi. Lalu dia menyusuri sungai tadi, dia naik sampai ke atas. Bila dia sampai saja, tengok ada satu pohon yang dahan dia berjuntayan ke dalam sungai ini. Lalu dia tunggu dekat pohon tersebut. Lalu datang seorang tua. Bila datang seorang tua ini, lalu dia cepat-cepat minta maaf dengan buah apple yang dia termakan tadi. Tapi sayangnya orang tua ni, dia sebut terus, saya tak maafkan kamu. Saya tak maaf. Kamu makan buah apple ni, saya tak maaf. Saya boleh maafkan kamu dengan syarat kamu mesti bekerja dengan saya selama 7 tahun tanpa gaji dan tanpa upah. Pemuda ni, bila dia dengar saja, dia tersilap dan dia rasa dia perlu taubat pada Allah. Lalu cepat-cepat dia, dalam keadaan demikian, dia kata, tak apalah, saya buat kerja lah, walaupun 7 tahun tanpa gaji dan tanpa upah. Kalau kita lah, kita sebut apa dia? Melampau orang tua ni. Makan buah apple sebiji pun, tapi kena minta maaf sebegini rupa. 7 tahun kena kerja. Setelah mana kerja, cukup selama 7 tahun. Cukup 7 tahun dia minta maaf. Saya dah maaf, saya dah buat kerja selama 7 tahun. Maafkanlah saya. Lalu orang tua tersebut, tak, saya tak maafkan kamu, kecuali kamu kahwin dengan anak perempuan saya yang buta matanya, yang sopak kulitnya, kemudian yang tempang kakinya. Pemuda ni dia terkejut lagi. Allah, dahlah kerja 7 tahun. Kemudian dalam masa yang sama, kena pula dalam keadaan demikian untuk kena kahwin pula dengan orang buta mata, tempang kaki, kemudian sopak kulit ni. Tetapi kerana takut dengan dosa, pemuda yang takut dengan dosa ni, dia kahwin juga. Tapi bila dia kahwin saja, malam pertama dia masuk dalam bilik, tiba-tiba dapati seorang perempuan yang cukup cantik sedang bersimpuh di tepi katil ni, senang cerita. Lalu dia terkejut, dia keluar balik. Salah bilik kot, dia sebut macam. Salah masuk dalam bilik. Dia keluar, dia tanya balik pada ayah mertua dia. Katanya saya kahwin dengan perempuan yang buta mata, kemudian yang tempang kaki. Saya tengok dalam bilik itu seorang perempuan yang cukup sempurna. Mengapa terjadi demikian? Lalu dijawab oleh ayah tersebut. Dia sebut, oleh orang tua dia disebut, buta mata kerana dia tak pernah melihat siapa pun di atas dunia ni kecuali dia memandang pada aku seorang saja. Tempang kaki dia tak pernah berjalan ke tempat lain kecuali atas rumah ini dan di bawah sana saja. Dan kulit dia sopak, dia tak pernah sentuh dengan lelaki lain di atas dunia ini kecuali hanya dengan aku seorang saja yang menjadi seorang bapa kepadanya. Yang nak sebutkan gambaran, inilah nikmat daripada taubat pada Allah. Bila kita taubat, ganjaran yang besar yang Allah sediakan. Jangan malas untuk bertaubat, dan jangan rasa segan untuk kita kembali pada Allah. Jangan kita sebut, saya tak nak mati lagi. Ada orang sebut, saya tak nak mati lagi. Oleh kerana saya tak nak mati lagi, saya tak nak taubat. Tak, taubat ini bukan menunggu saat mati, tetapi kalau mana kita taubat, ganjaran yang besar yang Allah sediakan di hadapan kita. Allah buka jalan-jalan yang kita tak sangka dalam hidup. Oleh demikian, banyakkan kita bertaubat pada Allah. Dalam hidup kita ni, taubat sebanyak mana? Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, inni atubu ila Allahi aqtara 70 marrah. Aku taubat pada Allah lebih 70 kali sehari, katanya Rasulullah. Kalau Rasulullah lebih 70 kali sehari, kita kena lebih daripada itu lagi. Taubat dan taubat. Minta ampun pada Allah ni berterusan. Bila kita minta ampun sangat, ni Ramadan ni, ibu-ibu dan ayah-ayah, tolonglah minta ampun pada Allah. Minta ampun pada Allah bagi pihak diri kita. Minta ampun pada Allah bagi pihak mak dan ayah kita. Minta ampun pada Allah bagi pihak guru-guru kita. Minta ampun pada Allah bagi pihak jiran tetangga kita. Jangan kita minta ampun pada Allah untuk diri kita saja, jangan. Bahkan minta ampun sama untuk orang lain. Sebab tu Allah ajar, Allahumma ighfirli
wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Allah ajar pada kita, bila minta ampun, kamu minta pada ampun, minta dosa kamu. Dosa kamu tu kamu minta ampun pada Allah. Dalam masa yang sama, kamu minta ampun dosa kedua ibu bapa kamu. Kita dalam bulan-bulan sebegini, kita akan teringat pada mak ayah kita. Mak ayah kita yang hidup ataupun yang meninggal dunia. Kita teringat. Dalam teringat kita ni sebut terus, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Demikianlah kita dengan jiran tetangga kita. Cuba kita perhati kita dengan jiran tetangga kita. Bila kita sempat untuk bertanya khabar dengan mereka? Tak sempat. Ramadan ini masa kesempatan untuk kita bertanya khabar di kalangan kita. Maka dalam keadaan demikian, kita berdoa untuk diri dia. Dengan tanya khabar bagaimana? Doa. Tadah tangan kita. Ya Allah, tolong ampunkanlah dosa jiran saya. Saya dengan jiran saya. Hubungan kami di antara sesama kami yang sedang terputus sesama kami, minta disambung kembali. Mudah-mudahan bila semua tersebut akan dapat pada kita, bila sentiasa umat ini bertaubat pada Allah, rahmat Allah itu mencurah-curah turun dalam kehidupan kita.